ずいまずい強烈にまずいあなたが買った磨き粉も9割5分も残して一体どこへ行ったのねえどこに行ったの私を振ってんじゃないよバカ塗っていいわけがないでしょたまに現代記憶のサプライズも忘れないでと確かに言っておいたけれどいいわけがないでしょあなたの分際で何をバカなこと言い出してさもういいからそろそろ種明かししに来てよバカ真面目にとっておいた約束嫌いには君はいないその事実にくらいそりゃ苦しいよなグッバイ君の運命の人僕じゃない辛いけど否めないでも離れがたいのさその髪に触れただけで痛いでも甘いないグッバイそれじゃ僕にとって君は何答えはわからないわかりたくもないのさたった一つ確かなことがあるとするのならば君は綺麗だあの日見渡した渚今も思い出すんだ砂の上に刻んだ言葉君の後ろ姿寄り返す波が足元をよぎり何かをさらう夕凪の中日暮れだけが通り過ぎてゆくパッと光って咲いた花火を見ていたきっとまだ終わらない夏が曖昧な心を溶かして繋いだこの夜が続いて欲しかったあと何度君と同じ花火を見られるかなってTesting, testing. 1, 2, 1, 2. Thank you. Ada 40 orang. Patutnya ada 41. Satu lebih seorang. Dah ada 41. Right, nice. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang ke malam? Malam. Malam ke petang ke? Malam lah kan? Selamat malam. Salah. Okay, thank you for coming untuk kelas malam ni. Thank you juga kerana bagi kerjasama untuk kita buat kelas pada waktu malam. Okay, harapnya tak ada yang mengganggu lah. Okay, semua moga-moga semua datang malam ni dengan kerelaan hati. Okay, sebab siang tadi saya ada hal tak boleh nak ni. Lagipun kelas kita sama, jadi lebih jimat masa sikit. Alright. Yeah.
Sorry, emergency. Nak tadi pember. Okay, so insyaAllah malam ni kita sambung. Cadangnya saya nak bincang tutorial 7. Kan? Lepas tu baru masuk chapter 8. Tapi saya rasa kita tutorial 7 tu kita hold kejap. Alang-alang semua dah ada kat sini, saya masuk terus chapter 8. Okay. Sebab chapter 8 kita nak kena habiskan cepat. Chapter 8 adalah you punya assignment. Chapter 8 tak akan masuk dalam final exam. Tapi dia ada assignment. Assignment bab 8. Alright. So, walaupun tak masuk exam, still kena faham lah. Kalau tak, you tak boleh jawab assignment lah. Assignment tu dah 30 markah. Alhamdulillah. Hai, banyak dugaan tu. Okay. Assignment tu dah 30 markah. Banyak markah dia. Ada satu soalan je. Okay. Saya dah tengok soalan dia. Soalan dia boleh tahan lah. Alright. Tapi tak apa. Nanti saya bagi soalan. Kalau ada masalah, kita bincang lah. Kita consult. Okay. Alright. So malam ni insyaAllah kita masuk chapter 8 bersama-sama. Okay. So kalau tiba-tiba saya hilang ke, tak dengar ke, tolong bunyi suara lah. Setakat ni okay Okay, sir. Okay, sir. Okay. Oh, lagging sikit lah. 1 tambah 1. 2. Lagging sikit tapi tak apalah. Alright, so chapter 8 adalah rotation of rigid body. Okay, dia kesinambungan daripada chapter 7 Chapter 7 adalah circular motion. Chapter 8 rotation of rigid body. Maksudnya any object, rigid ni maksudnya objek tu bentuk dia tak berubah lah. Okay, kalau objek tu bentuk dia kejap bentuk macam tu, kejap bentuk macam ni, tak boleh lah. Rigid body ni objek yang fix bentuknya. Okay, rotation of rigid body. Kalau benda tu berpusing, ini dia punya mekanisma dia. Alright. So, ada kat situ ada 4 subtopik. Okay, rotational kinematics, equilibrium, rotational dynamics and conservation of angular momentum. Right, so malam ni kita cuma manfaatkan 2 jam ni. At least kita boleh settle 2 lah kot. 2 subtopik. Okay, so yang pertama adalah rotational kinematics. Okay, so kita belajar dulu dia punya basic simbol, parameter yang kita perlu tahu untuk tajuk ni. Okay, so yang pertama adalah anything yang berpusing, anything that rotates, any object that rotates. Okay, kita akan guna, kalau displacement sebelum ni, displacement untuk linear motion, benda yang bergerak lurus kita guna S kan. Tapi kalau untuk benda yang berpusing, kita panggil dia angular displacement, iaitu theta. Okay, so theta tu sudut dia lah. Okay, dia punya sudut putaran tu berapa degree. Okay, so theta macam dalam chapter 7 yang kita ada, kalau 1 revolution tu, dia ada 3 unit revolution, dia ada unit degree, dia ada unit radian. Okay, so kalau 1 revolution equal to 360 degree, also equal to 2 pi radian. Standard unit adalah radian. Okay, tapi soalan boleh minta you kira revolution ataupun degree. Okay, kalau dia tak cakap apa-apa, maksudnya dia nak dalam radian lah. Standard unit adalah radian. Kalau dia minta lain pada tu, you kena tukar lah. Okay, cara nak tukar unit saya dah pernah ajar dalam chapter 7 sebelum ni. Okay. Okay, so theta equal to S over R. Okay, kalau kita masih ingat, chapter 7 saya ada masuk dulu sikit. Okay, S equal to R theta kan. Displacement ni maksudnya in linear motion lah, jarak dia equal to radius darab dengan theta. Okay, so theta tu kat sini lah. R tu adalah jarak objek tu dengan center. Okay, radius of the circle. Alright. So, ini kita dah tahu so, ini macam ulang balik je lah. Okay. So, lagi sekali, standard unit dia adalah radian. Okay. Yang kedua adalah angular velocity. Ini saya dah sentuh secara sekali lalu je lah hari tu. Okay. Omega. Angular velocity iaitu omega. Simbol dia W. Alright. So, ada dua. Satu average angular velocity.
Yang kedua adalah instantaneous angular velocity. So kalau average maksudnya purata lah. Okay. Total semua bahagi dengan masa yang diambil. Aku cakap pun macam apa dah. Diambil. Tak ada belah betul. Okay. Lagi satu adalah instantaneous. Instantaneous ni maksudnya omega at specific time. Okay. Pada waktu ini berapa omeganya? At t equal to 5 second, berapa omega? Okay. So, equation untuk untuk average. Untuk average, omega sama dengan theta over time. Okay. Average sama dengan theta over time. Alright. Ataupun change in theta lah. Berapa perubahan theta. Theta akhir tolak theta awal. Bahagi dengan time taken. Alright. Kalau untuk instantaneous angular velocity, instantaneous omega sama dengan d theta over dt. Biasanya kalau instantaneous ni dia akan bagi equation lah. Dia akan bagi equation theta sama dengan apa? Okay, so kalau nak cari omega, kita kena differentiate. Differentiate theta with respect to t. Alright, so apa unit untuk omega? Unit untuk omega, unit dia, asalnya rumus omega ni adalah V over R. Okay, omega sama dengan V over R. V adalah velocity, R adalah radius. Okay, so sorry. Yang tu ambil you confuse. Abaikan. Jadi saya ulang balik sekali. Angular velocity adalah theta over time. So theta unit dia adalah revolution ataupun radian ataupun degree. Okay, tapi standard adalah radian lah. Standard unit adalah radian. Okay, so omega equal to theta over time, radian over second. So unit dia adalah radian per second. Okay, so kalau 1 RPM, RPM ni stand for revolution per minute. Okay, RPM ni adalah revolution per minute. Maksudnya 1 revolution 2 pi, 1 minit sama dengan 60 second. Okay, so 2 pi over 60 radian per second. Ni standard unit dia lah, radian per second. So kalau dalam soalan tu dia bagi radian per second, revolution per minute, sorry. Ni revolution per minute. RPM ni revolution per minute, ref min -1. Kalau RPM kejap, saya pula confuse. Revolution rasanya RPM ni revolution per minute. Tak apa, nanti saya confirmkan balik. Tak salah saya, RPM ni adalah revolution per minute. Betul lah, Sir. Kenapa dia guna yang ni pula? Okey, tak apa, abaikan dulu unit tu. Nanti kita tengok contoh soalan nanti, kita confirmkan semula. Betul kan? RPM ni revolution per minute kan? Ya. Ha. Betul sir. Ini pun revolution per minute. Ya. Of the object akan ada angular velocity yang sama. Macam mana kena tunjuk kena tunjuk juga, kalau tak nanti you confuse. Stop sekejap. Okey, boleh nampak tak? 1 tambah 1. Okey. So Najwa, tutup Najwa. Thank you. Okey. So contoh contoh objek tu adalah calculator. Alright. Calculator ni pusing. Okay, dia rotate. Okay, bila dia rotate, dia akan ada
angular velocity. Okay, omega. So dia kata every part of the calculator akan ada omega yang sama. Maksudnya point dekat sini, zarah 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 dekat sini. Kalau benda ni berpusing, setiap point tu akan ada omega yang sama. Faham tak? Setiap point pada objek itu akan mempunyai omega yang sama. Okay? Sebab dia pusing semua bergerak sekali kan? Semua omega pada mana-mana point dekat objek itu akan mempunyai omega yang sama. Itu maksud dia. Alright? Patah balik ke nota. Okay. Direction of omega, kita dapat guna right hand grip rule. Okay, contoh. Kalau objek itu bergerak macam tu, kita grip dia. Empat jari akan menunjukkan arah pusingan objek. Ibu jari akan tunjuk arah omega. Okay, so kalau macam ni, omeganya ke sana lah. Okay, so jari tu macam tu kan. So ni pusingan dia. Kalau jarinya ke sana, ibu jari akan ke bawah. Okay, so omeganya akan ke sana. Kita guna right hand grip rule untuk tahu arah omega. Okay. So yang kuning ni, you baca sendirian je lah. Alright, takat tu okay tak? Okay, sir. Okay, sir. Okay, Yes, sir. sir. Okay, good. Seterusnya, bila dia sekarang, kalau macam linear kan, linear motion, kita ada displacement, kita ada velocity, kita ada acceleration. Kalau rotational motion pun sama juga. Okay, dia akan ada displacement dia iaitu theta, dia akan ada velocity dia iaitu omega, dan dia juga mesti ada acceleration dia iaitu alpha. Okay, so A ni stand for angular acceleration lah. Okay, simbol ni namanya alpha. Alright, so alpha ni adalah pecutan dalam keadaan berpusing lah. Kalau A, acceleration yang biasa tu, pecutan dalam garis lurus. Okay, alpha ni adalah untuk circular punya acceleration. Alright, so dia adalah rate of change of angular velocity. Maksudnya omega over time lah. Rate ni over time, change of angular velocity. Maksudnya omega final tolak omega initial over time taken lah. So delta T over delta omega over delta T. Okay, perubahan omega bahagi dengan perubahan masa. Okay, so sama juga dia akan ada average dan dia akan ada instantaneous. Okay, kalau nak cari instantaneous, dia mesti differentiate at specific time berapa omega ni. Okay, so berapa alpha. Alpha dia adalah vector quantity, unit dia akan jadi radian per second square. Okay, omega ni radian per second, T ni second lagi, so second kuasa 2 lah. Note is if alpha is positive, maksudnya omega is increasing. Kalau alpha is negative, omega is decreasing. Sama macam acceleration biasa lah. Kalau A tu positif, maksudnya objek tu makin laju, memecut. Kalau A ni negatif, objek tu makin slow. Alright, so kalau kita nak tengok arah acceleration ni, macam ni lah. Kalau dia makin laju, maksudnya alpha dengan omega tu sama arah. Maksudnya dia speeding up lah, makin laju. Kalau lah dia makin slow, maksudnya alpha-nya akan reverse, akan terbalik, opposite dengan omega. Okay, so itu adalah arah untuk alpha. Okay, relationship between linear velocity and angular velocity. Apa hubungan dia? Hubungan dia adalah V equal to R omega. Simple, bahasa mudahnya ni je lah. Malah nak panjang-panjang. Velocity sama dengan radius darab dengan omega. Okay, dapat dari mana? Ni sebelum ni, S equal to R theta. Kita differentiate Mamat ni. Okay, differentiate S with respect to time, kita akan dapat R omega lah. Okay, the direction of the direction of the linear velocity. Okay, V ni velocity yang bergerak lurus lah. Kalau objek tu pusing, V tu mesti lurus.
dan V always tangential dengan circle. Dia mesti 90 degree. Sebab tu nama dia tangential. Okay. Dia mesti tangent dengan circular path. Okay. V ni dia mesti 90 degree. Nampak tak sini? V kat sini. Ni R dia kan. Okay. Sama juga, every particle on the rigid body has the same angular speed. Ni yang cakap tadi itulah Mana-mana point dekat objek tu akan ada omega yang sama. Okay. But the tangential speed is not the same. Okay. V ni tak sama. Omega dia sama. V dia tak sama. Sebab V akan bergantung kepada radius. Okay. V sama dengan R omega kan. Omega nya sama. Tapi point dekat objek ni R nya tak sama. Contoh Contoh objek ni bentuk dia ni. Ni bentuk objek tu. Kan. Point P ni R dia panjang ni. Omega dia 50. Contoh omega nya 50. Contoh ada lagi satu objek duduk dekat sini. Kalau objek tu duduk dekat sini, R dia mana? R dia pendek sikit, betul tak? Bila R dia pendek sikit, V dia akan jadi pendek sikit lah. So V dengan R ni adalah directly proportional. Okay, walaupun omega nya sama, V nya tak sama. Okay. Sebab V depend pada R. Kalau objek tu dekat dengan pusat putaran tu, dia akan jadi V nya kecil lah. Kalau V tu, objek tu duduk ujung-ujung, V nya akan jadi besar sebab R dia besar. Boleh faham? Boleh, sir. Okay, good. Relationship antara alpha dengan angular acceleration. Tangential acceleration dan juga angular acceleration. Angular acceleration ni alpha. Tangential acceleration ni adalah acceleration yang biasa sebelum ni, yang lurus. Pecutan dalam garis lurus. Okay. So kalau contoh objek ni berpusing, okay, acceleration, centripetal acceleration akan ke center. Okay. Okay, centripetal ni mesti ke center. At the same time, dia akan ada acceleration yang tangential, macam velocity juga. Dia mesti 90 degree dengan circle tu. Okay, so AT ni 90 degree. Jadi sini acceleration, sini pun acceleration. Okay, so acceleration yang sebenar dia mesti combine dua-dua ni. So combine dua-dua ni dia akan dapat yang dekat tengah ni lah. Okay, so dua ekor ni kalau tambah, dia tak boleh tambah biasa lah sebab dia bentuk satu X, satu Y. Okay, sebab dia 90 degree kan. So kalau nak kira dia akan ambil jadi macam ni lah. A ni akan hasil kedua-duanya ni akan jadi resultant dia lah. Resultant itu akan jadi hypotenuse. Okay, so dia akan jadi A ni sama dengan A tangential square plus dengan centripetal acceleration square. Okay, so ni adalah resultant acceleration A. Sebab dia ada dua acceleration satu ke tengah, satu ke tangential. So jumlah dua tu kena buat table kan asalnya kan, kena buat table X dengan X, Y dengan Y. So tambah jadi tangent. Tangent pula tambah jadi hypotenuse. Okay, so equation untuk A adalah V square over R. Sorry. Equation untuk centripetal tadi, centripetal V square over R lah. Ni yang asal lah, yang sebelum ni pun kita dah buat. Centripetal acceleration sama dengan V square over R. Untuk A sahaja, AT sama dengan R alpha. AT yang tangential ni sama dengan R alpha ataupun alpha sama dengan AT over R. Wah, penat. Alright. So dipendekkan cerita, nak bagi kita mudah faham, sebenarnya dia macam ni lah. Kalau linear motion kita ada displacement, velocity dengan acceleration kan. Kalau untuk
rotational motion dia akan ada theta, omega dengan alpha. Okey, dia punya persamaan dia tu lebih kurang lah. Okey, cuma dia sebab satu ni SUVA ni adalah untuk linear motion. Okey, displacement, initial velocity, final velocity, acceleration untuk garis lurus. Kalau dia berpusing, Sir? dia dah jadi theta, omega naught, omega alpha. Okey, basic ikut. Hello, saya terkeluar ke? Tak, saya sangkut. Sekarang dah okey belum? 3 plus 2 6. okey. Sempat tak tadi table tu? Belum Tak tahu dah sir, sangkut sangat. Sangkut dekat mana lagi? Relationship. Allah, jauhnya. Tak dekat table. Dah habis kan? Table ni je kan? Belum kan? Okey. So, lagi sekali saya ulang. Kalau linear motion, dia ada displacement, initial velocity, final velocity dengan acceleration. Kalau untuk rotational motion, benda berpusing, dia akan ada theta, omega naught, omega alpha. Okay. Equation untuk displacement sama dengan r theta, velocity sama dengan r omega, acceleration sama dengan r alpha. Dekat tu okey? Okay, sir. Okay. Oleh sebab dia macam sama dengan linear motion, jadi equation dia pun akan hampir sama dengan linear motion. Cuma kita kena tukar dia punya parameter sahaja. Okay. Syaratnya adalah accelerationnya constant. Okay. So, equation untuk linear motion V sama dengan U plus AT. Sekarang kita gantikan. V ni kalau untuk rotational dia jadi omega. Kan? Omega sama dengan initial velocity akan jadi omega naught. Plus A adalah alpha, T tetap T lah. Okay, nampak tak? Equation dia sama je, cuma dia tukar lah. Ni untuk linear, ni untuk rotational. Okay, samalah juga dengan equation ni, S equal to UT plus half AT squared. So, S ni dah jadi theta. U dah jadi omega naught, T masih sama, half, A dah jadi alpha. T square masih sama. Macam tu lah juga yang bawah ni pun. Macam tu lah juga yang bawah ni pun. Okay. Standard unit semua ni theta dalam radian. Okay. Kalau dapat dalam revolution, nak pakai equation ni, terpaksa tukar kepada radian dulu. Cakap tu boleh Boleh. Okay. Boleh. Alright, kita tengok satu contoh. The instantaneous angular velocity, omega. Okay, punyalah panjang nama dia kan. Instantaneous velocity adalah omega. Of the flywheel is given by, dia bagi equation. Omega sama dengan 8t cube minus t squared. Okay. Where omega in radian per second. Maksudnya unit dia memang dah standard unit lah. Radian per second. Okay. And t in second. Okay. So memang dah semua dalam standard unit. Soalan dia adalah determine the average angular acceleration between 2.2 second and 4.8 second. Okay, macam mana kita nak buat? Dia minta average alpha, alpha average. Dia bagi omega, dia tak bagi alpha. Macam mana nak kira? Alpha average sama dengan apa? Alpha average sama dengan omega final tolak omega initial bahagi dengan time taken. Okay. So, kita carilah omega final. Omega final bila? Omega final ketika time dia 4.8 second. Omega initial
time dia 2.2 second. So kita subkan value T ni dalam omega. So omega yang pertama ni waktu 2.2, 2.2. Omega yang kedua 4.8, 4.8. Okay, dah dapat omega 1 dengan omega 2 ni, kita masuk ke dalam equation ni. Okay, kira dapatlah jawapan dia 301 radian per second square. Okay? Okay. Boleh. Yang kedua, cari instantaneous angular acceleration alpha yang instantaneous at specific time, iaitu 3 second. Pada saat ketiga, berapa alpha? Okay, so untuk instantaneous kita mesti differentiate omega with respect to time. Okay, so alpha kena differentiate omega lah. Omega dah ada, omega sama dengan 8t cube minus t squared. Kita differentiate dengan mak ni jadi apa? 3 pergi depan, 3 darab 8, 24, t square lah. 3 minus 1, 2 lah. 2 pergi depan jadi negatif 2t. So kita dah dapat equation untuk alpha. Okay, lepas tu masukkan je lah at t sama dengan 3 second, alpha dia sama dengan 210 radian per second square. Boleh faham ke tak boleh faham? Boleh. Boleh Okay, kalau boleh baguslah. Tapi saya nak tunjuk juga satu benda yang kita dah pernah buat sebelum ni. Cuma kita nak ingatkan semula. Okay, kalau sebelum ni dalam linear motion, lagi satu rotational. Okay, kalau untuk linear motion kita ada displacement, kita ada velocity, kita ada acceleration. Rotational kita ada theta, kita ada omega, kita ada alpha. Okay, kalau kita nak dapatkan velocity daripada displacement, kita buat apa? Differentiate ds over dt, kita dapatlah velocity. Kita nak dapatkan acceleration, kita buat differentiate v, dapatlah acceleration. Benda yang sama lah juga dekat rotational. Okay, nak dapatkan omega, d theta over dt. Nak dapatkan alpha, d omega over dt. Gitu je lah basic dia kan. Kalau nak patah balik, kena integrate. Okay, nak patah balik kena integrate. Right, jarang dia tanya yang patah balik lah. Differentiate je biasanya. Okay, contoh kedua. Siapalah kepala panjang macam tu. A diver makes 2.5 revolution. Tengok ayat dia, baca betul-betul unit yang dia guna. A diver makes 2.5 revolution on the way down from a 10 meter high platform to the water, assuming zero initial vertical velocity. Calculate the diver's average angular velocity during a dive. Cari apa? Cari hello? Yes, sir. Calculate average angular velocity ni apa? Average angular velocity. Mega. Omega. Okay. Ke lagging ni? 3 plus 5? 8. Tak lagging pun. Korang yang lagging Okay. Itulah. Cari omega. Cari omega. So, apa maklumat yang ada dekat soalan? 2.5 revolution ni apa? RPM. RPS. 2.5 ni maksudnya apa? Maksudnya dia pusing berapa kali? 2,5. Yes. Dia pusing 2,5. 1 putaran lengkap, 2 putaran lengkap, separuh.
plup, masuk dalam air. Okay. Tinggi dia 10 meter. So 10 meter ni adalah H. H tak ada dalam equation. H S. bulat yang dia punya tu. S. Displacement. S. Sebab dia terjun ke bawah, dia mesti negatif 10. Okay. So displacement dia negatif 10. 2.5 ni apa? Berapa kali dia bergolek masa tengah lompat tu? Ya, apa benda? This is parameter for what? Value of Value. theta. Yes. Yes. Value of theta. Okay. So theta dia 2.5 revolution. Kita nak kira, kita mesti tukar kepada Radian. radian. So theta kena tukar radian, dia 2.5 darab dengan 2 pi. So kita akan dapat 5 pi radian. Okay. So gambaran dia macam ni lah. Mamat ni duduk atas ni. Initial velocity dia cakap assuming zero initial vertical velocity. Maksudnya dia initial velocity dia kosong lah. Okay. Loop masuk dalam. Alright. Soalan dia suruh cari omega. Kita ada S. Kita nak cari omega, nak pakai equation apa ni? Omega average sama dengan theta final minus theta initial over time. Okay. Theta kita ada. Kan? Theta awal-awal ni kosong lah. Tak pusing lagi kan? Lepas jatuh ke bawah ni, final ni dah pusing 2 kali setengah. So dah dapat lah theta final. Time tak ada. Kita kena cari berapa lama masa Mamat ni duduk pusing-pusing ke atas ni sebelum dia masuk dalam air. Okay. Sebab tu dah dia bagi S ni. So S yang kita ada tu kita gunakan untuk cari time. Okay, so S sama dengan UT minus half GT squared. Sebab dia jatuh ke bawah kan. So dia vertical lah. So bila vertical dia macam free fall. Right, so dia akan pakai G instead of A lah. A dia tu adalah gravity lah. 9.81. Okay, S given negatif 10. Dia bagi 10 lah, tapi kita kena tulis negatif 10 sebab dia terjun ke bawah. Melainkan dia terjun ke atas. Ada tak orang terjun ke atas? Okay, so dia sub all the values in. Okay, U dia kosong. Alright, UT dia kosong. So kita bolehlah cari T, kita akan dapat 1.43. Dah dapat T, masukkan dalam equation omega, kita dapatlah omega sama dengan 11 radian per second. Boleh? Alright. Lagi satu contoh ke? Ada banyak lagi contoh, tapi nak lalu semua contoh ni bila nak habis? Ke nak lagi satu, lepas tu rehat kejap? Contoh yang paling susah. Wow. Apa kita ambil contoh soalan assignment? Cik lah, yang mantap lah. Okay. Sekejap contoh susah Contoh susah helikopter ni pun susah juga. Setiap contoh ni ada benda yang dia nak cerita sebenarnya. Setiap contoh ni ada point yang you kena tahu lah maksudnya. Contoh yang senang, payah sikit. Kita buat helikopter dululah. A helicopter blade, okay, kipas helikopter ni has an angular velocity of omega sama dengan 6.5 revolution per second. Okay, so ni adalah omega dia dah bagi tahu dah. Omega sama dengan 6.5 revolution per second. And angular acceleration adalah 1.3 revolution per second squared. For point 1 and 2. Nampak tak kat kipas ni? Ni point 1, ni point 2. Satu dekat tengah, bukan dekat tengah lah. Somewhere in between blade ni kat sini, lagi satu dekat ujung. Okay. For point 1 and 2 on the blade in figure above, find the magnitude of tangential velocity and the tangential acceleration. Tangential ni yang mana satu? Tangential velocity ni apa?
V. Okay, velocity yang linear, yang lurus lah. Kalau benda ni berpusing, V tu ke sana lah. V tu dia mesti tangential. Lagi satu, cari tangential acceleration. Kita kena cari A. Cari V dengan A. Dia bagi alpha dengan omega. Ni contoh senang lah sebenarnya. Yang susah tadi. Okay, so kita keluarkan maklumat dulu. Maklumat yang kita ada, omega 6.5 revolution per second. We need to convert to standard unit, radian per second. Nak tukar ke radian, tukar darab je lah kan. 1 revolution, 2 pi, darab je lah 2 pi. So dapatlah jawapan omega dalam radian, alpha pun dalam radian. Settle. Okay, sekarang point 1 dengan point 2. So akan ada 4 jawapan lah Kita tengok point 1 dulu. Point 1 ni jaraknya adalah 3 meter daripada center of rotation. So ni dia punya R. R dia 3. Okay, so V sama dengan R omega. Okay, omega dia dah ada. Ambil jarak dengan R je lah. Jarak dengan 3. Dapatlah jawapan. A. A sama dengan R alpha. Okay, R dia pun 3, darab je lah dengan alpha dia yang kita dah kira kat atas tu. Dia dah bagi kan. Dapat jawapan. Point 2, dia jauh sikit. Jarak dia 6.7. Betul tak 6.7? Ke bukan? Ke ni teorem Pythagoras? Berapa jarak tu ni ke center? 6.7 lah Dia radius kan. Dia pusing masih bila dia pusing dia akan sampai sini lah. Okay, so jaraknya tetap 6.7. So dia darab je lah. Okay, dia akan ada omega yang sama. Itu je lah point yang dia nak cerita Maksudnya walaupun kipas tu panjang, point tu duduk dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini ke, kat mana-mana dekat objek tu, dia punya omeganya sama. Alfanya pun sama. Yang tak sama apa? Yang tak sama V dengan A. Omega dengan alfa dia sama. Alright? Boleh takat tu okey? Dengar dah. Sir. Hello, dengar tak? Okey, sir. Okey. Okay, sir. Ingat saya terkeluar tadi. Senyap saja. Okey, kita tengok lagi satu contoh. Banyaknya contoh. Contoh pendek-pendek dah lah, tak lama macam panjang. Okey, contoh basikal. The wheel of a bicycle makes 30 revolution. As the bicycle reduce its speed uniformly from 50 km per hour to 35 km per hour. Yang ni dia nak suruh you convert banyak-banyak lah. Semua bukan SI unit. Kilometer kena tukar meter, hour kena tukar second, revolution kena tukar radian. Okay, semua kena tukar. The wheel have a diameter of 70 cm. Cm pun kena tukar meter. Alright, dia bagi tu diameter. Kita tak nak diameter, kita nak radius. Okay, soalan dia adalah kira angular acceleration. Nak cari alpha. So alpha sama dengan from 50 to 35, dia makin slow, betul tak? Betul? Bila dia makin slow, kita kena cari alpha dia lah. Berapa kadar slow dia tu. Okay, so kita keluarkan maklumat yang kita ada. Okay, daripada 50 sampai 35 ni, dia buat 30 revolution. So theta lah, 30 tu. 30 darab dengan 2 pi dapat radian. Diameter, tukar ke radius, bahagi 2 je lah. Tukar ke meter, dapatlah jawapan. Initial velocity. Ni initial velocity lah. 50 km per hour. Okay. U dia. Tukar ke meter per second. Okay. Dapatlah. Siapa yang tak hati tukar unit, lepas kelas ni, pergi hentam kepala dekat dinding. Okay. By this time, kalau you tak tahu tukar unit lagi, masalah lah. Okay. Saya dah berkali-kali dah ajar.
Tapi kalau tak dapat, kalau tak tahu juga tanyalah. Okay, janganlah tak boleh kat dinding pula. Sekarang ada pula student metrik mati kerana membuta tuli mendengar arahan cikgunya. The wheel, apa lagi? U dah ada, V pun dah ada. Dua-dua tukar ke meter per second. Kita nak cari alpha. Okay, macam mana nak cari alpha? Kita ada U. Kalau kita ada U, maksudnya kita boleh cari omega. Okay, sebab U sama dengan R omega. Kita nak alpha kan, alpha. Equation untuk alpha apa? Ni equation untuk alpha. Omega final, omega squared sama dengan omega naught squared plus 2 alpha theta. In case you wondering, mana datang equation ni? So, tadi tak ada pun. Ada yang table yang kat atas tadi tu. 4 equation tu. 4 equation linear tu hampir sama dengan untuk rotational. Tukar je. Okay, so ni equation dia lah. Kalau equation yang lama dulu, V squared sama dengan V naught pula, U squared plus 2AS. Kalau dah tukar, dia jadi omega square sama dengan omega naught square tambah 2 alpha theta. Kita nak alpha. Theta kita ada. Omega dengan omega naught kita boleh cari. Sebab kita ada U dengan V. Ada U dapat cari omega naught. Ada V dapat cari omega. Sebab kita juga ada radius. Okay. Subs all the values. Kita dapatlah alpha dia. Negatif 2.13. Nampak tak? Negatif. Maksudnya dia makin slow. Decelerate. Alright. Settle. Sakit dekat. B. If the bicycle continue to decelerate at this rate, okay, determine the time taken for the bicycle to stop. Kalau dia kekal dengan tahap makin slow dia tu, berapa lama dia akan stop. Okay, so kita ada omega final dia kosong lah. Okay, omega final ni maksudnya final angular velocity. Tayar tu stop berpusing lah kan, dia berhenti. So omega sama dengan kosong. Omega naught ambil yang mana? Tengok soalan dia kata apa? If the bicycle continue to decelerate, determine the time taken for the bicycle to stop. Perlu kita ambil daripada awal ke? Waktu dia 50 ke? Waktu dia 35? Waktu dia 35. Fire. Setuju? Ya ke? Waktu dia 35? Saya macam tak setuju. Dah lah tiba-tiba basikal, lepas tu jadi car pula. Dah kenapa? Rupanya basikal, kalau dia makin slow, dia akan berubah menjadi kereta. Tahu tak? Baru tahu je. Baru tahu. Omega naught dia akan ambil yang determine the time taken for the bicycle to stop. Tak apalah, tak nak pening kepala. Okay lah, maksudnya dia akan tanya berapa lama masa selepas itulah kalau dia kekal dengan tahap pecutan dia macam tu. Okay, so kita akan ambil initial dia adalah waktu dia dah reach 35 km per hour, which is 27.8 dia punya omega naught dia lah. Okay, gantikan untuk cari time. Okay, so jawapan dia adalah 13.1 second. Alright, kakak tu boleh faham ke? Boleh. Okay, kalau boleh faham, bagus. Okay, kalau bagus, kita stop kejap. Alright, saya nak minum air kejap, sakit tekak dah. Okay. So, rehat 5 minit. Rehat 8 minit. Pukul 8.55 kita sambung. Boleh Bukan pukul 9 saya. 8.55. Alright. Okay, 5 minit. 8 minit. Okay, bye-bye. Okay. Okay, sir.
so crazy 今はまだ気づかぬふり Please let me know if you love me Baby I don't know why いつからだろう君を思うと私は無口だったけどいつも一緒にいてくれた席替えで緊張したのはきっと初めて恋をしたから初めて門限を破ったあの日初めて友達の大切さに気づいた初めてはいつも誰にだって特別なものだみんながいてくれるからみんなが私の歌を聴いてくれるからだからまた特別な初めてを経験できる改札をくぐれば今日が終わるアレグロな人波を追い越してく会話はの空終着点はない終電間際のリタルダンド残して愛を拾い上げた手のぬくもりが今もまだ残るのですこれさえあればとお互い口にして全ては借り合ったそれだけでもう生きてゆけると思ったのです瞳を飛び出し頬を伝う彼ら顎の先で大渋滞まあこの先涙を使うことなどもうないしまあいいか全部ここで流れ切ってしまえまずいまずいまずい強烈にまずいあなたが買った磨き粉も9割5分も残して一体どこへ行ったのねえどこに行ったの私を振ってんじゃないよバカ振っていいわけがないでしょたまに現代記憶のサプライズも忘れないでと確かに言ってはいたけれど振っていいわけがないでしょあなたの分際で何よバカなこと言い出してさもういいからそろそろ種明かししに来てよバカ真面目にとっておいた約束部屋の中散らばって足の踏み場もなくすぐに踏んづけてその刹那痛むのです君は僕のすべてって今流行りの合言葉とか何かもしやもしかして小さく時々って言ってたりしたりして
いダサいダサい猛烈にダサいあなたがくれたワンピースを着てお行儀よくここで私は待ってるんだよ Halo. Kita bersiaran kembali. Okay ke semua clear? Boleh dengar suara? Boleh sir. Okay, sir. Okay. Alright. Oh yeah. So insyaAllah kita sambung 8.2. Okay, 8.2 ni lagi penting daripada 8.1. Sebab mungkin soalan assignment tentang 8.2. Mungkin 8.1. Mungkin 8.3. Mungkin semua. Tak membantu kan? Alright. Ada banyak lagi contoh yang you boleh go through sendiri Okay. Exercise pun banyak. Okay. 8.2. Equilibrium of a uniform rigid body. Boleh nampak skrin? Suara boleh dengar? Boleh, sir. Boleh sir. Okay. So equilibrium maksudnya apa? Maksudnya stabil lah. Equal. Okay. Equal. Kiri kanan sama berat. Of a uniform rigid body. Okay. Ada dua small subtopik dalam ni. Akan ada talk dan juga nak cara untuk menyelesaikannya. Okay. So ni barulah untuk first time yang korang dengar talk. Okay. T-O-R-Q-U-E. Simbol dia T. Alright. So first of all, what is rigid body? A rigid body is an idealization of a solid body of finite size in which deformation is neglected. Maksudnya objek tu walaupun dia berpusing ke, dia bergerak ke apa ke, dia tidak akan berubah bentuk. Okay, bentuknya fix. Right? In other words, the distance between any two given point on the rigid body remain constant in time regardless of external forces exerted on it. Maksudnya dekat objek tu macam tadi kan, saya cakap kan, kalau macam piring tu kan, ada 2-3 point kat atas tu, dia gerak macam mana point tu akan kekal di tempat dia lah. Okay, dia tak adalah berpusing. Bila dia pusing, objek point tu pergi tempat lain pula. Tak adalah dia kekal. Maksudnya objek tu fix. Objek tu tidak berubah bentuk. Okay. What is rotational motion? Motion in which an entire object move is called translation. Okay. So ni jenis-jenis gerakan. Okay. Bola tu bergerak pergi ke depan. Okay. The whole bola. Maksudnya bola tu seketul gerak ke depan. Bukan pusing bukan pusing. Gerak ke depan. Kalau dia gerak ke depan, kita panggil dia translation. Okay. Motion in which an object spin is called rotation. Kalau dia berpusing, spin tu pusing lah kan. Kita panggil dia rotation. Kalau objek tu bergerak sambil berpusing. Okay. So dia boleh jadi dua-dua lah. Okay. Maksudnya ada 3 situasi. Sama ada dia gerak sendiri, tak pusing. Ataupun dia pusing seorang-seorang tapi tak gerak. Ataupun dia mungkin bergerak sambil berpusing. Okay. Idea of torque. Okay, so ni quite new for you guys torque. Alright. So consider a rod. Ada batang besi kat sini. Okay. Ataupun you bayangkan benda yang petak panjang lah. Betul A, B ada 2 point. Rod tu A, B tu maksudnya panjang dia A, B lah. Pin to a horizontal surface by a pin through A. Okay. Sekejap saya nak fahamkan. Saya berkonfuse sekejap dia ni. Consider rod pin to a horizontal surface. Okay, ada permukaan. Dia nak cakap benda ni pusing je sebenarnya. Kita habiskan dulu sekejap dia. When a force of 5 Newton is applied to B perpendicular to BA, the rod will turn in anti-clockwise direction about the axis through A. The turning effect of the force will be lessened if instead of being applied at B, it is applied at C or at D. Dia nak cakap menatang ni sebenarnya.
kena buka kamera juga cerita kat luar. Okay, bayangkan you ada rod. Okay, so ni rod. Okay, so kita tengah cakap pasal benda yang berpusing anything that rotate. Okay, so benda ni contohlah lah, saya ada pegang dia dekat ujung. Okay, bila saya pegang dekat ujung, lepas tu saya bagi external force dekat bahagian pen ni. Okay, kalau saya bagi bahagian pen ni, apa jadi pada rod ni? Dia akan apa? Dia akan berpusing lah. So turning effect. The turning effect ni kita panggil dia torque. Okay, turning effect ni kita panggil dia torque. Torque ni akan berubah bila force tu berubah tempat. Maksudnya saya boleh tolak daripada hujung. Saya boleh tolak dia dekat tengah sikit. Saya boleh tolak lagi dekat. Saya boleh tolak dia lagi dekat. Okay, so jarak tu diukur daripada tempat force tu applied dengan dia punya fulcrum dia. Okay, so macam ni fulcrum dia kat sini kan. Kalau saya tolak kat sini, so dia punya R tu daripada sini ke sini. Kalau saya tolak kat sini, dia punya R tu daripada sini ke sini. Okay, ataupun kalau you nak bayangkan lebih mudah, you bayangkan pintu. Kan, dekat pintu tu dia ada angsel kan. So pintu, kita akan letak doorknob tu, doorknob yang pusing pintu tu kan, kita akan letak dekat ujung sekali, betul tak? Kita tak letak doorknob tu dekat dengan angsel kan, ataupun kita tak letak dekat tengah kan. Why? Kenapa kita letak dia dekat ujung? Sebab kalau kita letak dekat ujung, kita tak perlukan force yang banyak untuk buka pintu. Okay, kita tolak sikit pun pintu dah buka. Okay, tapi kalau kita letak doorknob tu dekat tengah-tengah ataupun doorknob tu tepi angsel, kita susah nak buka, betul tak? Kan, nak tarik tu akan jadi payah lah. Kalau letak kat ujung kan senang, dia terus pusing sahaja. Okay, so tu basically nak cerita pasal turning effect lah. Turning effect tu kita panggil dia torque. Okay, so ni yang dia cakap tadi tu. Kalau kita apply force dekat B, dekat ujung, dia senang pusing. Kalau kita apply dekat C dengan D, dia akan lagi susah nak pusing. Okay, so observation about seesaw. Ni contoh seesaw. Okay, jongkar-jongkit. A balanced seesaw rock back and forth easily. Okay, maksudnya kalau dia balance, dia akan gerak naik turun senang lah. Equal weight children balance a seesaw. Kalau dua-dua ni sama berat, seesaw tu tak akan gerak. Right? Unequal weight children don't normally balance. Kalau seorang berat, seorang ringan, berangkatlah. Moving heavier child inward restore balance. Kalau budak ni berat, budak ni ringan, macam mana kita nak bagi dia balance? Budak yang berat kita kena ke Atas. ke depan sikit. Okay, supaya apa? Supaya turning effect untuk kedua-dua orang ni akan jadi sama nanti. Itu yang kita nak kira tadi nanti tajuk ni. Okay, sitting closer to the pivot speed up the motion. Bila you dekat dengan fulcrum ataupun istilah lain dia pivot, okay, point dia pusing lah center of rotation ni. Okay, kalau dia dekat, dia akan lebih mudah untuk pusing. So itu adalah idea untuk torque. Right, so basically torque adalah turning effect produced by a force. Okay, a torque is required to rotate an object, which is a force required to move an object in a line. Okay, torque is created by force, but torque also depend on the point of application and the direction of the force. Okay, so kalau force kita nak gerakkan sesuatu benda kan, force biasanya dalam kita guna force ni untuk linear lah kan. So torque ni kita gunakan force tu tapi tujuan dia untuk memusingkannya. Okay, to rotate the object. Alright, so pemahaman tentang torque ni membantu kita banyak dalam kehidupan harian lah. Contoh yang mudah saya cakap tadi, pintu lah pintu, kita pasang doorknob tu dekat hujung pintu supaya kita senang nak buka dan tutup. Okay, kalau kita tak doorknob tu dekat dengan angsel ni, susah. Kita perlukan force yang banyak untuk buka dan tutup pintu. Kan? Sama juga contoh macam spanner.
Okay, spana nak buka tayar kan. Kita tak pegang spana tu dekat sini, tu tak? Kita akan pegang sejauh mungkin. Supaya force tu tak perlu banyak. Kalau kita pegang dekat sini boleh tak? Boleh. Tapi penat lah. You need more force to rotate the screw. Okay? So the point or line about which an object is its center of rotation. Okay? Kalau benda tu pusing tu kita panggil dia center of rotation lah. Dia punya fulcrum dia. A force is applied far from the center, produce greater torque. Okay? Kalau jauh daripada tempat ni, menghasilkan torque yang besar. Okay? Kalau dekat, torque-nya kecil. Alright, so equation dia adalah the magnitude of torque ni defined as the product hasil darab of force and its Sir. from the line of Selek. action Hello, sorry terkeluar. Saya last kat mana tadi? Dekat equation torque sama dengan FD. Okay, so torque sama dengan FD. D ni adalah jarak perpendicular jarak perpendicular force tu dengan rotation axis ataupun pivot. Okay. So kalau dia lurus macam ni, senanglah kita tengok. Dia 90 degree, nampak? Ni adalah jaraknya lah. So ni dia punya D dia. Ambil F darab dengan D, dapatlah dia punya torque. Okay, kalau force-nya tu tak lurus, dia bukannya 90 degree dengan garisan ke pivot tu, macam mana nak kira? Dia akan jadi macam ni. Tak boleh pula, sorry. So, ni adalah pivot. Okay, ni pembaris. Tapi force tu bukan straight ke atas. Force tu ke kiri sikit. Ada sudut kat sini. Okay, so D tu bukanlah diukur daripada tempat force tu dengan pivot. Sebab D ni adalah, dia mesti 90 degree. Dia mesti perpendicular. Oh, saya sangkut lagi
Halo? Sorry. Alamak, line tak cantik lah pula. Time nak explain Itulah benda tu. sir. Tanya ni sir. Tak ada, sambung. Okay. Kita nak settlekan 8.2. 8.2 ni penting. Okay, so lagi sekali saya ulang. Equation torque adalah FD. Okay, so D itu adalah perpendicular distance dengan force. Bila force tu tak sama, bila force tu bukan 90 degree dengan garisan tu, kita kena extrapolate F. Kita extrapolate F, lepas tu kita ambil satu garisan, jadi kena 90 degree dengan F ni. Nampak tak? So sekarang di sini 90 degree. Ini baru D dia. This is the distance. FD. So D macam mana nak kira? Ni bentuk segitiga bersudut tegak. Right angle triangle. Kan? So ni akan jadi hypotenuse. Right? So kita nak cari mamat ni. Macam nak kira dia? Sini ada theta. So theta sini akan jadi opposite dengan hypotenuse. Opposite dengan hypotenuse adalah sin. Betul? So sin dia akan jadi sin theta sama dengan D over R. Kita label ni sebagai R. Okay, so sin theta sama dengan D over R. D sama dengan R sin theta. Okay, so D ni sekarang dah jadi R sin theta. So equation dia dah jadi FD tadi dah jadi FR sin theta. Okay, theta adalah sudut antara F dengan R. Mana F? Ini F. R mana? Ni R. So ni sudut dia. Theta in between F dengan R. Boleh faham? Boleh sir. Okay, kalau dia dah lurus, darab terus je lah. Kalau dia ada sudut yang bukan 90 degree, you have to use this lah. Okay. Oh sorry, belum lagi. So kita dapat ringkaskan, bila dia FR sin theta, maksudnya dia cross product. Cross product maksudnya R cross dengan F. Okay. So kalau cross product, dia punya direction dia akan jadi perpendicular lah. Okay, cross product ni maksudnya line tu mesti perpendicular dengan dia punya tu. R dengan F tu mesti perpendicular. Okay, kita tengok apa lagi ni. Apa case tu tiba-tiba ni? Sekejap Okay, ni yang penting. If the line of action of a force is through the rotation axis, then torque sama dengan kosong. Okay. Kalaulah contoh, pivot dekat sini, force pun dekat sini juga. Berapa dia punya torque? Zero. Benda ni pusing tak? Kalau you tolak dekat sini, pembaris ni pusing tak? Akan ada turning effect tak kalau force kat sini? Tak ada, dia akan jadi kosong lah Maksudnya kalau force tu akan pergi ke arah pivot ni, dia akan jadi kosong. Sama juga kalau force tu dekat sini, F nya ke sana. Bila F ke sana, F ni akan jumpa pivot. Bila dia jumpa pivot, dia tak akan ada theta. Bila dia tak ada theta, sin kosong, you akan dapat semuanya kosong. Okay, so F mestilah ada sudut. Dia bukan 0 dan dia bukan 180. Okay. Itu keywordnya. Alright, kita tengok beberapa contoh supaya kita faham. For each figure below, apa ayat BI bergabung ni? Calculate the torque at point O given the force applied adalah 30 Newton. Length of the rod adalah 4 meter. Okay, kita try satu-satu. Length dia 4 meter. Force-nya ke sana. Force dia 30 Newton, dia dah beritahu lah. So untuk A, apa jawapan dia? Torque sama dengan? Hello? Sir, saya okey tak sir? Saya okey. Dengar tak? Dengar. Oh, dengar pula. So A jawapan dia apa?
Berapa sudut dia? Jawab sudut dia 90 degree. Puluh. So D dia berapa? 4. So 4 darab 100 4 darab 30 dapat 120. Apa unit untuk torque? Lupa pula. Apa unit torque? Okay, torque unit dia adalah NM. Newton meter. Okay, force darab dengan distance kan. F darab R. R tu distance lah. FD. D tu distance. So force Newton, D tu meter. So unit dia adalah Newton meter. Okay. Mana tadi penatnya? Kau. Okay, tengok B pula. Force-nya ke sana. Sudut dekat sini 30 degree. Berapakah torque-nya? Cara nak kira? FR sin theta tu ke, sir? Betul. Berapa? Cara nak kira? 4 darab ke 3? Darab 2. 4 darab sin 30 darab betul lah. 4 darab 30 sin 30. Susahnya sebut. Okay, 4 darab F darab sin 30 lah. Okay. Yang ni C. Torque sama dengan 4 sin 60. 4 darab sin 60. Tengok betul-betul. Zero ke? Zero. Kenapa zero? Sebab dia punya force dengan Arah force tu dia. sama. Dekat mana D dia? D. Setiap soalan ni kita kena tahu dekat mana D dia. Sebab kita nak kira tu D. Soalan macam ni tadi. Okay, pivot dekat sini. Force dekat sini. Dekat mana D? D tu kan dia mesti 90 degree kan dengan pivot. So pivot dekat sini. Distance pun dekat sini. So mana sudutnya? Tak ada sudut. Okay, so theta dia kosong. Bila theta dia kosong, torque pun akan jadi kosong. Faham? Okay, force tu kalau bertemu dengan pivot mesti jadi kosong je. Okay, D. Berapa? Tentu force kat situ, sini 2 meter, maksudnya sini berapa meter? Pivot dekat sini. Panjang dah tadi 4 kan, so kalau sini 2, sini pun 2 lah. Kat sini force, sudut dia 60 degree. So equation dia jadi apa? Torque sama dengan, mana D dia? Ini D dia kan. So kalau sini D, sini R lah. So R nya sama dengan 2. Equation dia akan jadi 2 darab force dia 30 sin 30. 60. Kosong kan? 60. 6. Theta adalah sudut antara F dengan R. Torque sama dengan RF sin theta. Theta ni sudut antara R dengan F. Mana R? Ni R. F mana? Ni F.
Kalau kita ambil ni F, sama juga Kalau kita ambil ni jadi F dia, kan kita cakap, oh force dia ke sana lah, ke bawah. Betul juga, force-nya ke bawah. So theta-nya kat mana? Theta-nya kat sini. Sebab ni masih R. Betul tak? So tetap akan dapat theta dia 60 juga. Okay, so sama je. You ambil je, nampak R dengan F dengan R, itulah sudutnya. Okay. E. Berapa R? 2.5. 2.5. Berapa theta? Sama 35. Ha? 135? 45? Cuba you tekan calculator. Sin 135 dengan sin 45 sama tak? Sama. Tekan dulu. Macam mana saya tahu ni? Sama sir. Sama. Kau betul kita dari sama. Kan? Maksudnya kita tak kisahlah sudut dia ni, you nak cross ke apa ke, sudut dia akan jadi sama juga. Bila masuk sin dia akan dapat sama. Okay? F. RD2, tetanya 140. 140 pun boleh, 40 40 pun boleh. G. RD2.5. Tetanya? 90. Tetanya 90. Ataupun kita boleh terus ambil F darab dengan 2.5. Ini D. Ini R dan juga D at the same time lah. Sebab R sin theta tu kalau theta dia 90 degree, sin 90 akan dapat 1. 1. You akan dapat balik FD balik. Betul? Okay. Last kali H. Ha. 4. 4. 4 lepas tu 60. Lepas tu 3. 60. Apa yang 60? Dia punya apa? Apa? Sudut. Apa? Sudut apa? Sudut sin dia. Ya. So dapat 30 darab 4 sin 60. Gitulah. Senang kan? Entahlah saya. Entah. Tak asal. Dia macam melecehkan. Confident. Betul entah. Sir, nak marah jangan sangkut sir. Select sir. Sangkut Select. sir. Baru 9.25. Relax dulu. Okey, kita tengok satu contoh. Aduh, sangkut lagi ke? Tadi sir sangkut. 2 minit pun takut dengan aku. Hello? Hello, sir. Ya, ada. 5 kali 3. 2. Raging. Yes sir. So, ni Ya, tadi boleh. saya. Keluar sir. Ni sebab kau lah kan? Saya kau lah dah ni. Alamak. Bantai kat Saya lagi. aku je kau lah saya. Hello? Yes, Welcome back. sir. Yes, sir. Anda masih bersama saya. Alah. Okay, I wish I can stop tapi kita nak habiskan sikit lagi. Kita nak sampai equilibrium. Okay, so kita tengok lagi satu contoh untuk memahami yang tadi tu. Determine the resultant torque. Apa ni? Resultant. The resultant torque of all the forces about rotation exists. In the following problem. Boleh dengar tak? Boleh nampak skrin tak? Boleh. Okay. So dekat sini point O dekat sini.
Tidak, resultant. Resultant maksudnya hasil. Hasil apa? Ha? Hasil tu maksudnya apa? Hasil tambah. Hasil tambah. Itu yang aku nak dengar. Hasil tambah. Okay. So, kena tambah semua talk. Resultant talk, hasil tambah semua talk lah. So, dalam ni ada 3 force. So, akan ada 3 talk. Right? So, kita kena buat satu-satu lah. Cara untuk mudahnya, kita buat by table. Okay? Tak buat table pun tak apa. Okay? Okay, so kita tengok yang pertama dulu. Talk F1. Talk sama dengan so kalau talk F1 ni, apa talk dia? Berapa R dia? Dia 10. Berapa R? Aku lukis lah pula senang. Nampak macam kelam ni semua. kena buat teorem ke sir? Kena buat teorem ke? Mari kita tengok. Kena buat ke tak teorem. Dia macam ni. Bayangkan dia square. Lukisan saya perfect tu. Gila lah. F1. Sini 3. Sini 5. Sini 5. Betul? Confident je. Ni F3. Sini F2. Alamak tak ada space. Nasi dia. Betul tak? Okay, sini 3, sini 3. Okay, so top F1. Top 1. Sama dengan? Berapa? Berapa R dia? Berapa D? R ke D nak pakai ni? D. Dia pakai D dah senang sebab ni kan lurus. Bila dia lurus, So ni kan 90 degree. Bila dia 90 degree, kita terus ambil ni lah punya D dia. Okay? So dia akan jadi 3 darab dengan F1. Betul tak? Betul? Betul? Okay. Lagi satu benda yang saya perlu clearkan kat korang. Benda yang berpusing, dia boleh jadi clockwise, dia boleh jadi anti-clockwise. Betul? Betul? So kalau F1 ni pusing, dia akan jadi clockwise ke anti-clockwise? Dia akan pergi clockwise. Dia akan pusing ke mana? Clockwise sebab dia ke kanan. Dia punya center dekat sini, pivot dekat sini. Kalau dia pusing, dia akan macam tu, betul tak? Orang lain okey tak? Aku asyik dengar suara Mamat ni je. Mamat lain okey tak ni? Saya kena petik diorang saya. Tak nak aku petik-petik ni malas. Orang lain okey tak? Okay, sir. Okey, wah semua okey. Okey, okey. Right. So, dia pusing ke bawah, clockwise. Okay, so top F1 ni, top 1 akan jadi clockwise. Okay. Clockwise kita guna negatif ke positif? Sekejap aku lupa. Okay, kalau clockwise negatif, anti-clockwise positif. Okay, so F1 ni clockwise negatif lah. Right, tapi tak apa, kita label dululah clockwise. Talk tu. Mana tu? Ni tu. Naik atas. Berapa? Sama dengan? Nak kira R ke nak kira D? D. D, senang tu tak? Ni 90 degree. So terus dapat D dia sama dengan? 5. Mana F pula? 5 darab dengan F2. Kalau F2 ni pusing, clockwise ke anti-clockwise? Dia akan pusing ke sana, betul tak? Ya kan? Iya. Ya, dia akan jadi anti-clockwise. Buruknya. Taklah, boleh lah. ACW. Ada yang guna CCW. CCW tu counter clockwise. Sama je lah. Top 3. F3 kat sini. Sama dengan F ke D?
Oh, krik-krik. D. Krik-krik. Berapa D dia dah ni? D dia 5 kan? Hmm. Tiga. Mana 90 degree? Oh, 90 degree kat situ. Mana? Tak ada. Apa yang tak ada? 90 Tak ada degree. teta ke? Ada 90 degree. Habis tu tok dia berapa? Tok dia Kosong. kosong lah. Tok dia kosong. Sebab apa? Sebab line force ni dia bertemu dengan pivot. So tok 3 kosong. Walaupun ada force tapi dia takkan pusing. Okay? So kita ada dua tok. Satu clockwise, satu lagi anti-clockwise. Arah yang bertentangan. So kita kena tolak lah. So you kena pilih salah satu lah. Okay, so dalam ni standardnya kalau clockwise akan jadi negatif, anti-clockwise akan jadi positif. Alright, so kita pun tolak lah. Bila tolak kita dapat negative 40. So negative 40, tadi negatif indicate for sekejap. Yelah. So negatif indicate for clockwise lah. So hasilnya dia akan berpusing clockwise dengan torque 40 Newton. Boleh faham ke? Orang lain okey tak? Ada 2-3 orang je dia punya suara dalam ni. Orang lain ni Okey, silent. Okay, sir. Boleh? Boleh? Okay, Okey. sir. Tak ada yang tak faham okey semua Nanti tak boleh jawab soalan tu, tak boleh jawab soalan assignment jaga korang. Okey. Contoh B ni lebih tough sikit. Okey, ni gambarnya sama juga, cari total torque. Okey, kira lah satu. Okey, kita tengok sekali lalu tanpa tengok jawapan. F1 torque 1 ni berapa? Kosong. Mari mana pula kosong. Ni torque dia 5. Torque dia 5. D dia berapa? 5 apa? So diri 3 dah kan? 3. 5 ke 3 ni? Mana satu korang ni? Saya undi untuk 3. Oh, 3. Banyak ya. Okey. Ni lah tarik belakang. Ni dia punya D dia 3. 3 darab F1. Settle satu. Clockwise kan anti-clockwise? Clockwise. Clockwise kena letak negatif. F2. Mana F2? F2. Torque sama dengan? 0. 0. Oh, pandai. Sudah pandai sekarang. Sudah pandai. F3. F3 berapa? F3 yang mana? Ini bang banyak aja. Oh. F3. So dia punya tu 5. Dia punya D dia. D dia 5. 3 lah. D dia 3. Senyap dah. Orang lain tolong dah ni. Nak pakai FD ke nak pakai R? Sin theta. R. R berapa? R theta dia 30. R dia berapa? RD 5. R dia 5. Ni R dia kan. Point force tu sampai ke pivot R dia 5. 5 sin 5 sin beta. mana beta? Dia bagi theta je kan? So theta je lah. Beta. Beta. Dia tak bagi theta, dia bagi beta. Ikutlah dia beta ke patik ke hamba ke. Faham? Okay. So 20 darab 5 sin beta. Clockwise ke anti-clockwise? Sudah. Anti-clockwise. F3 ni pusing kat mana? Kak Long, Kak Cik, Makcik. Hello. Clockwise ke anti-clockwise? Sudah. Anti-clockwise? Sudah. Kok dah tak nampak, aku tolong lukis. Duduk kat sini. F3. Kau rasa dia pusing ke mana? Ke kiri.
Dia mesti dia pusing macam ni, betul tak? Betul? Takkan dia nak wow kat atas tu pula. Boleh bayang tak ni? Ini pun biasa student pening ni. Selalunya perempuan. Boleh. Biasanya orang perempuan dia tak nampak dia pusing ke mana. Orang lelaki biasanya nampak lah, tapi ada je yang tak nampak. Ada siapa yang tak nampak tak? Benalah ni, macam ni dia pusing clockwise dengan anti-clockwise. Tak nampak kita cakap. Kita kena buat 90 degree lah kan dekat dia punya hujung tu kan. Itu yang kita dah sembang daripada tadi dah ni. Faham? D tu masih 90 degree. Tak apa, walaupun semua cakap, semua faham. Aku nak cerita juga. Sebab selalunya ada je yang tak faham. Senyap tak tahu, tak boleh tahu. Okay. Bayangkan, ni petak tu. Pivot dia kat tengah. Okay, pivot dia kat tengah. Force tu datang banyak arah. Okay. Kalau force tu datang macam ni, dia tolak kan? Benda tu pusing macam ni, betul tak? Mesti dia pusing macam tu. Mesti dia pusing macam ni. Kan? Kalau force tu macam ni, dia akan pusing macam mana? Mesti dia pusing macam ni. Kan? You kan bayang macam tu lah. Kalau force-nya macam ni, mesti pusing macam tu. Kalau force-nya macam ni, mesti dia pusing macam tu. Itu je lah kita tentukan clockwise ke anti-clockwise. Faham tak? Faham? Bagus. Setakat ni kelas kita ni yang paling bagus. Setelah 8 bab kita bersama. Allah Akbar. Sikit lagi tuan-tuan. Sikit lagi. Ini first time saya mengajar 2 jam solid ni. Okay. So, F3 kita kira. F4. Ambil kau. F4 ni macam mana? Hello? Ada. F4 macam mana? Kita guna R. Berapa R je? R dia 4. Banyak lah kau. R dia 5 lah. Banyak lah kau. Kita kena guna teorem. Teorem apa kat dah? Bukan tak ada ke? Kosong. Okay. Zero? Macam mana you tahu kalau you tarik ni dia kena pivot? Kita pembaris. Okay, first of all, you tak tahu kalau you tarik ni dia kena pivot ke tak. Contoh dalam ni, dia buat bila you tarik ni dia kena pivot. Tak betul. F4 ni, kita tak tahu sudut dia berapa. Mungkin dia tak kena pivot. Betul tak? Betul. Kalau dia cakap kena pivot, dia kena bagi tahu sudutnya berapa. Okay, kalau dia bagi tahu sudut dia, baru kita boleh guna teorem Pythagoras. Memang dia kena. Kalau dia kena, barulah top 4 ni akan jadi kosong. Kalau macam ni, kita tak boleh guna. Kita tak boleh assume dia kosong. Sepatutnya lah. So, kalau kita tak assume dia tak sentuh pivot, dia tak akan jadi top kosong. Dia akan jadi top sama dengan berapa? Berapa? Duduk kat sini. Cos alpha kan? Sebab dia tunjuk A. Ni theta, alpha. Alpha. Okay, so kalau ni alpha, mana dia punya R? Kita balik mana? Salah. 5 dengan 3. Apa aku buat ni? Aku dah pening lah. Sini 3. Sini 5. Sini 3. Betul ke? So kalau kita nak tengok yang ni, kita akan pakai apa R dia? Top 4 sama dengan? Kita pakai R ke pakai D? Hello? R dia lah. Mana R dia? Di situ R dia adalah hypotenuse. Okay, so kalau sini 5, sini 3, sini kena kira lah. 4.
Banyaklah kau. Takkanlah sini paling panjang jadi 4. Hypotenuse ni paling panjang. Sini dah 5, takkan sini 4. So sini kena kira hypotenuse ni kena kira. 5 square plus 3 square punca kuasa 2. 5.6. Faham? Tak apalah berapa pun. Tapi hypotenuse lah Hypotenuse darab dengan F4 darab dengan sin Alpha. alpha. Okay? Sebab kita tak tahu kalau kita extrapolate ni dia betul-betul lurus ke tak. Kalau kita extrapolate, dia mungkin lalu sebelah sini. Okay? So ni contoh yang tak berapa nak bagus. Untuk F4 F4 dia tak berapa bagus. Alright? Boleh faham Settle part tu? Boleh. Boleh. Hello? Hello. Boleh sebenarnya. Yes, sir. Okay. Saya rasa sampai situ je lah kot. Panasnya. Mana muka saya tak keluar ni? Hello? Yes, sir. Yes sir. Lah, keluar terus. Ayo, dah ni buat. Kau. Hai sir. Sangat. Itulah ada. Hello? Ada. Ya. Yes sir. Okay. Kita stop kat situ dululah. So setakat yang saya ajar tu, itu semua tak masuk dalam soalan assignment. Soalan assignment you akan bermula daripada lepas yang saya ajar sekarang. Okay? Tapi tu basicnya lah. Alright, so lepas ni untuk kelas kita akan sambung equilibrium. Alright? Yang tadi tu basic je lah. Okay, so sampai situ dulu. Jumpa untuk kelas seterusnya. Most likely esok saya tak boleh nak buat kelas sebab kena buat media apa benda dah kat metrik tu. Saya update semula lah, kalau tak ada. Okay? Okay. Okay, so thank you for your attention. Thank you so much. Okay, you guys are awesome. Okay, bye-bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Bunyi macam mana ayam. Bye.